Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Alhamdulillah. Wasyukru lillah ala ni'matillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa kafa bihadhil ayati dalilan ala syarafil ilmi la siyama ilmat tauhidi. Jadi alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi hari itu 2 bulan lepas. Bulan lepas tak mari pula sebab tak ingat. Hamba ni kena peringat semua. Sehari sebelum tu kena peringat. Kata kuliah Malaysia tu nak gitu sepatah apa dah. Kalau tak peringat kan, jawab dia tak ada lah, tak mari. Biasalah manusia kan. Tak dinamakan manusia tu melainkan kerana dia lupa. La yusammal insan illa linisyan. Tak dinamakan manusia tu insan tu insanan illa melainkan linisyan, kerana dia tu lupa. Nasia. Sebab tu kita panggil nasia. Nasia mana? Nasia. Lupa. Dah lah manusia, Melayu pula tu. Melayu mudah lupa. 2 kali lupa. Baik. Pada malam ni kita sambung lagi hari itu. Daripada kitab Minhajul Abidin, karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu tentang halangan yang pertama. Kita perlu wajib kena tempuh untuk benar-benar menjadi hamba hanya kepada Allah Ta'ala. Iaitu disebut oleh Imam Ghazali itunya al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Aqabah makna halangan, galangan, roblok yang pertama ialah roblok menuntut ilmu. Itu pertama-tama sekali. Jadi hak lepasnya Imam Ghazali sebut tentang kelebihan ilmu dan ibadah. Sehingga dikatakan tiap-tiap apa yang ditulis oleh ulama, yang diajar oleh ulama, yang diberi peringatan oleh para pentazkirah dan ahli-ahli fikir, yang memikir, semua tu tidak lari daripada kerana ilmu dan ibadah. Bahkan kitab-kitab langit diturunkan, Taurat, Injil, Zabur, Quran, rasul-rasul diutuskan, itu kerana ilmu dan ibadah. Bahkan langit bumi ini dijadikan kerana ilmu dan ibadah. Sebagaimana ayat hal lepas, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah Tuhan yang menciptakan langit 7 lapis dan bumi pun seperti langit, yang ini 7 lapis juga. Yatanazzalul amru bainahunna
dan dialah yang menurunkan segala pekerjaan di antara langit bumi. Apa saja yang kita tengok, susah, senang, kaya, miskin, suka, duka, sehat, sakit, hidup, mati, apa saja. Kemarau, hujan, sejuk, panas, duk diam bumi, gempa bumi, bergerak bumi. Yalah kata. Apa hikmahnya? Lita'lamu. Tengok. Supaya kalian tu mengetahui atau ilmu, betul tak? Supaya kalian tu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadirun, akan bahawa sesungguhnya Allah di atas tiap-tiap makhluk ini dialah zat yang maha berkuasa. Tengok. Kalau syai' di dalam sifat kudrat itu kita kena maknainya tiap-tiap makhluk. Ingat dah. Kena ingat sama-sama gitu. Bukan syai' tu semua. Benda mustahil, benda wajib. Jangan. Ini kejahilan orang yang tak mengaji ilmu tauhid. Satu ustaz dalam YouTube dia ceramah, Allah Maha Kuasa tuan-tuan. Dia boleh buat zat dia sendiri jadi bulat macam bulan. Sudah. Ada tu. Ada lagu tu. Mana Allah kuasa menjadikan zat dia. Loh. Tentu zat Allah Ta'ala ni makhluk ni. Allah buat zat dia jadi bulat seperti bulan. Pasal dia nak ceritanya kita boleh lihat Allah Ta'ala dalam syurga. Nabi kata satarawna rabbakum kama tarawnal qamar fi lailatul badri. Kayak gitu. Kamu akan melihat Tuhan kamu bandingannya terang seperti kalian melihat bulan pada malam purnama. Boleh ke dia? Tuhan akan menjelma seperti bulan purnama. Untuk kita ni dapat lihat dia. Tuan-tuan jangan pelik sebab Allah Maha Kuasa. Allah boleh buat zat dia. Loh. Jadi zat dia tu makhluk dia gitu. Salah tu. Salah memahami hadis. Walau hadis tu sahih, tapi kepala hontak dia tu tak sahih. Gitu dah. Hadis tu sahih, betul sahih. Hadis sahih ni ustaz. Iya. Tapi mu faham hadis tu tak sahih tu tak betul. Lepas tu apa makna hadis tu? Nabi nak buat tanzir bandingan pada pihak idah, terang. Bukan nak mentashbihkan Tuhan tu jadi bulan purnama. Bukan. Pada pihak terang. Mana? Kamu dapat nampak zat Allah akhirat esok, jelasnya seperti kamu dapat nampak kamu dapat nampak bulan purnama. Bulan purnama jelas tak? Jelas. Hak tak jelas tu anak bulan. Betul? Anak bulan tak jelas. Naik atas teropong. Tak nampak dia kata. Dia ni. Demo. Nampak dah halu kecil. Tu hak tak jelas tu anak bulan. Kalau bulan purnama tak kena teropong dah tu naik atas jalan tu nampak lah. Jelas tak? Jelas. Itu maksudnya. Tak kena bubuk-bubuk. Pasal terang. Itu boleh ke dia Allah jadikan zat Allah seperti bulan purnama. Siap. Jadi zat Allah Ta'ala tu makhluk Allah Ta'ala. Gitu. Salah. Zat Allah tu wajib akal. Mana? Perkara tentu sungguh lagi ada. Tak terima nak kata tak ada. Maka kudrat Allah tidak bekerja, tidak bertakluk dengan perkara yang wajib ada. Kalau mesti ada. Tak terima nak kata tak ada. Itu satu. Ada satu lagi ustaz juga dalam WhatsApp. Orang mari hantar video. Dia kata Allah Ta'ala boleh je nak buat anak dia, isteri dia. Suyak. Kerana Allah kudrat kuasa ke? Takkan kita nak kata Tuhan lemah? Tuhan Maha Kuasa. Cuma Allah tak nak je lah buat anak dia. La haula wala quwata illa billah. Kalau cakap gitu, bermakna anak Allah tu bukan mustahil. Mungkin. Kayak gitu. Apa mungkin? Terima ada, terima tak ada. Bermakna Yahudi Nasara tu belum tentu lagi salah. Boleh jadi betul. Isa anak Tuhan. Boleh jadi betul. Uzair tu anak Tuhan. Lah. Bahaya tu. Tapi ustaz juga orang panggil. Aduh, zaman ni ramai nak jadi ustaz dah. Tu ramai nak jadi ustaz. Ngaji malah pakai nak jadi ustaz selalu. Kalau bodoh tu kena ngaji, jangan ngajar.
Hok pandai tu kena ngajar, hok bodoh kena ngaji. Kayak gitu. Ni dak. Yang bodoh-bodoh pun yang mengajar juga. Ha, dia fikir agama dengan kepala otak dia. Apa salahnya? Tuhan ke Maha Kuasa. Dia boleh buatlah anak bini dia. Tuhan kata lam yalik ke walam yulad. Mustahil tu. Mustahil. Mustahil apa mana? Benda tentu tidak lagi tak ada. Tak terima nak kata ada. Ah, kayak gitu. Maka kudrat Allah Ta'ala hanya bertakluk kepada benda yang mungkin. Jaizul akli. Mana? Terima ada, terima tak ada. Nah, macam kita ni. Terima ada tak? Terima ada, terima tak ada. Terima hidup, terima mati. Terima kaya, terima miskin. Nah, terima mulia, terima hina. Terima kenyang, terima lapar. Hak jenis terima dua belah gini. Kudrat Allah bertakluk. Dah. Jadi kena faham betul-betul. Jangan pakai innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas apa-apa semua benda dia kuasalah kau. Iya. Semua tu siapa? Makhluk dia. Bukan duk atas zat dia, atas benda hak mustahil, tak termasuk tu, tak termasuk tu. Nah, tu. Jadi benda yang bertakluk dengan kudrat tu ialah mumkinul aqli, jaizul aqli. Apa? Ma yasihu fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Perkara yang boleh terima pada akal adanya pada satu masa dan tiadanya pada satu masa yang lain. Itu kudrat bekerja. Jadi kalau gitu Allah Ta'ala tak kuasa buat zat dia, tak kuasa buat anak dia, bini dia, lemahlah Allah Ta'ala. Hei, tak lemah. Nah, mana boleh kata lemah? Sebab apa bukan? Sebab bukan bidang kuasa dia. Kayak gitu. Kerani tak pandai plaster di ni, seming dinding. Kita kata bodoh muka ni saja tak pandai plaster dinding. Kena gitu. Kena. Tak kena. Tak kena gitu. Nah, apa punya tu imam ni tak pandai kira-kira tu. Tu imam bukan kira-kira. Allah Akbar tu imam lah. Tak boleh tu imam bodoh. Bukan hijau dia. Nah, kalau hijau dia tapi dia tak pandai, tu baru boleh kata bodoh, lemah boleh. Gajah tak pandai panjat pokok kelapa. Ha, boleh kita kata mu ni gajah besar sia-sia. Nah, lemah, bodoh, apa? Nak panjat pokok kelapa pun tak pandai. Loh, memang bukan hijau gajah tu. Macam gitu. Kalau beruk tak pandai panjat pokok kelapa tu baru boleh kita marah. Mu ni beruk kau ikan you dia tu. Ha, panjat pokok kelapa tak reti. Ha, baru boleh marah. Bukan bidang kuasa dia tu, bukan kata lemah. Betul tu. Jadi bukan bidang kuasa, kudrat mengadakan benda mustahil, mengadakan benda wajib. Hanya perkara yang mungkin. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan supaya kamu tahu akan bahawa sesungguhnya Allah benar-benar meliputi dengan tiap-tiap syai'. Syai' kali dengan tiap-tiap sesuatu. Nisbah pengetahuannya. Adakah sama syai' pada kata ilmu dengan syai' pada kata kudrat? Tak sama ni. Kalau syai' pada kata kudrat tadi, mungkinul aqli, jaizul aqli. Kalau syai' pada kata ilmu, semua sekali. Mana benda wajib Allah Ta'ala tahu, benda jaiz Allah Ta'ala tahu, benda mustahil Allah Ta'ala tahu. Tahu tu pula muafakat dengan benda. Mana? Benda wajib atau Allah Ta'ala tahu atas jalan wujub. Benda mustahil Allah Ta'ala tahu atas jalan istihalah. Benda jaiz Allah Ta'ala tahu di atas jalan jawaz. Tahu tu pula dengan muafakat benda, tidak terdahulu jahil. Tak terdahulu jahil sikit pun. Bukan kata Tuhan tak tahu lagi berlaku apa. Bila berlaku tu baru tahu. Kufur sampai ayat 3 itu. Belum ada makhluk ni nyata sedia kala di ilmu Allah. Segala perkara. Segala perkara. Makhluk dia sebanyak mana. Nah, semua. Sifat-sifat dia ada berapa. Semua. Dia tahu dah ke? Baik, buruk orang ni. Umur berapa, lahir di mana, mati di mana. Sa'adah ke syakawah. Berapa orang jodoh dia. Berapa berah nasib masuk dalam mulut dia. Semua. Nyata di Tuhan belakang. Sedia kala. Itu ilmu. Tidak terdahulu jahil. Dan tahu dengan detail. Bukan hanya umum. Kulli saja tidak. Juz'i. Nah, detail. Rambut kita berapa helai, bulu ada di tubuh. Semua Tuhan tahu nyata. Tidak terdahulu jahil. Bukan nanti bila dulu. Berapa? Dah.
Bukan lagu tu. Kalau falasifah, dia kata Tuhan tak tahu tu, detail-detail gitu tu. Tuhan hanya tahu rambut kita tahu. Berapa helai rambut? Tuhan tak tahu. Banyak sangat ni nak bila kat jadi pening pula Tuhan jadi. Itu falsafah. Kafir dia kufur. Siapa yang cakap tu? Kufur. Jangan. Begitu juga Qadariyatul Ula dia panggil. Qadariyah yang mula-mula. Sebelum lahir Imam Syafi'i, tamat, pupus. Itu pun dia i'tikad Allah tidak tahu sesuatu melainkan apabila sesuatu benar-benar berlaku baru Tuhan tahu. Kufur dia. Dah. Tuhan tahu sedia kala apa sahaja, detail, tak tersembunyi walau satu zarah daripada pengetahuan Allah Taala. Tahulah. Wallahu wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alim bidatis sudur. Kayak gitu. Tengok. Muderah kau suaramu, mupeleh kau suaramu. Allahu alimum bidatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada-dada kamu. Jadi kata Imam Ghazali hari ini, wakafa, cukup bihadhil ayati, dengan ayat ini dalilan sebagai dalil. Dalil apa? Ayyadullu, yang menunjuk ia dalil ala syarafil ilmi, di atas kemuliaan ilmu. Mulia ilmu. Cukup dah. Bagi orang yang memada tu cukup dah lah. Tapi bagi orang yang tak memada, ilmu tu mulia, dia tak rasa berapa. Dia rasa orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Orang mengaji dengan orang tak mengaji. Orang alim dengan orang jahil, lebih kurang kata. Berat tu. Padahal Tuhan kata, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama orang alim dengan orang yang tidak alim? Itu dipanggil apa tu? Istifham bimaknal inkari. Tuhan suruh Nabi kita tanya kita supaya kita tu menjawab dengan ingkar. Mana? Tentu tidak sama. Gitu. Tiba-tiba kita kata, sama je Nabi berkurang. Jahat tu. Sa'ama yahkumun. Jahat hukumnya kamu tu. Tuhan kata tak sama, mu kata sama. Jadi mulawai pula Tuhan. Agama kata tak sama, orang alim dengan orang tak alim. Sama ya. Kayak gitu-gitu. Nak macam mana? Tempat kita tu gitu. Orang alim dengan orang tak alim tu kita lebih kurang je. Kalau di tempat, kalau contoh di Indonesia lah, orang alim tu tak sama dengan orang yang tidak alim. Dihormati, ditaati, dirujuk dan sebagainya, ditanya apa-apa nak buat kerja tanya. Dia panggil istilahnya Jawa, nderek kiai dia panggil dek ni. Taat pada para kiai. Tulai macam tempat dia. Kita yang mengaji kat pondok di Malaysia ni, belajar kitab ta'lim muta'allim, tak nampak praktikal tu, tak nampak di Malaysia. Tak ada. Payah nak jumpa praktikal. Nak pergi di pondok di Jawa tu baru nampak. Ni orang ngaji lagi tak ta'lim muta'allim ni. Dipraktik di sana. Di suasana dah. Jangan kata pelajar pondok. Ibu bapa pelajar pun sama seperti pelajar. Taatnya dia pada para ulama, para kiai, para ulama. Tempat kita ni tak lah. Akan nombok pula. Itu lain macam. Tu. Cukup kata Imam Ghazali, ayat tersebut menunjukkan dalil di atas mulianya ilmu, la siyama, lebih-lebih lagi ilmu tauhidi, ilmu tauhid. Tak boleh tinggal. Kerana hak itulah ilmu yang paling penting di dalam sekalian ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama. Ilmu agama ni ada banyak. Ilmu agama ada banyak. Ilmu alat bagi agama lagi banyak. Nahwu, sorof, ma'ani, bayan, badai, istiqaq, wadha, usul fiqh, qawaid fiqh, ulumul hadis, mastalah hadis. Banyak. Ulumul tafsir. Ilmu makulatul asyar, mantik, adabul bahsi wal munazarah. Banyak ilmu ni. Itu alat lah tu, alat. Alat untuk ilmu syariat. Mana ilmu syariatnya? 5.
tafsir, hadis, tauhid, fiqh, tasawuf. 5 ni hak mana fardu ain? 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Hak 3 ni hak mana paling penting sekali? Tauhid paling penting sekali. Paling penting sekali. Pasal kalau salah dalam ilmu tauhid ni, kalau tidak fasik mubtadi', kufur wal iyadu billah min zalik. Atau bimbang tu. Hak bimbang tu takut kufur tu. Tu hak tu jadi bimbang. Maka kadatil jahilu antakuna kufur. Dekat oleh kejahilan tu dengan kekufuran. Kata Imam Al-Yusi, masa aku kecil-kecil dulu aku pernah dengar 2 orang mukcik saling berbicara. Tentang dosa di hadapan aku. Apa kata seorang mukcik? Dia kata, Tuhan Maha mengampun dosa-dosa kita. Seorang mukcik tu kata gitu. Seorang mukcik lagi jawab, Tuhan nak ampun dosa kita pun, dia kena dapat taufik daripada Tuhan lain pula. Yang menjadikan Tuhan, yang memberi taufik tu dia juga. Tu tengok. Ya kecek tu belik habis. Jadi Tuhan ada 2 jadi. Tuhan hak menjadikan tu dia juga. Tuhan hak beri taufik pun dia juga. Tengok, main-main cakap. Ada lagi hak cakap, kiamat ada ke? Ada ke balik lepas mati? Cuba, siapa dah hak mati pernah mari balik ke rumah mari cerita kata ada, hidup balik lepas mati ada? Tak ada pun. Semua ni orang panggil kufrun sarihun. Kufur yang terang-terangan. Yang nyata, yang jelas. Tapi kalau tak mengaji, tak ada berasa main-main ya. Tu bahaya tu. Karena jatuh akidah riddah dia panggil. Keluar daripada agama ni sama ada bil fi'li dengan perbuatan. Kalau perbuatan tu senang orang boleh tengok. Bahaya ni awak buat kerja gini ni. Boleh jatuh murtad ni. Orang boleh tegur. Au bil lisani, atau dengan lidah. Mana? Cakap gini bahaya ni. Boleh jatuh agama, boleh murtad, boleh riddah ni. Au bil i'tiqadi au bil jinani, bil qalbi. Ni payuh. Tak ada siapa dia tahu. Duduk dalam perut dia. Ni nak takut ni. Nak tahu betul tak betul, timbang tara neracanya apa? Ilmu. Pasti ilmu. Sebab tu kalau orang mengaji, dia mengaji tauhid, tiba-tiba rupa-rupa yang selama ni saya i'tiqad tak betul. Astaghfirullahalazim. Dia boleh taubat selalu. Maka tu hati tak taubat. Terima. Innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah summa yatubuna min qarib. Hanya sahaja Allah Taala terima taubat orang yang buat kerja jahat dengan bodoh. Bodoh tu bodoh satu lapis saja. Jahalah tu jahalah basit. Jahil basit dia panggil. Jahil selapis. Mana? Dia tahu diri dia jahil, dia pergi ngaji. Selapis lah jahil dia. Kalau jahil murakkab tu banyak lapis. Jahil yang tersusun. Mana? Dia jahil dengan perkara yang sebenar, kemudian dia jahil dengan diri dia tu jahil. Dia tak tahu dia tu bodoh. Yang dia tahu dia pun alim juga. Siap. Hak ni tak pergi ngaji. Tak ngaji. Dia tahu. Dia rasa dia pandang, nak pergi ngaji lah. Padahal dia jahil. Dia jahil dengan perkara yang sebenar, satu jahil. Dan dia jahil dengan diri dia tu jahil. Berapa kali jahil? 2-3 kali jahil. Berlapis-lapis jahil. Tu jahil murakkab. Tak pergi ngaji dah. Tak ngaji. Duduk selengok kedai kopi sok tunggu isyok masuk bawang isu kan. Padahal banyak hak dia tak reti hukum hakam agama. Sama ada bab akidah atau bab fiqh. Bab fiqh tu pula bab ibadat. Ibadat tu pula bab semaya, bab poso, bab zakat, bab haji. Kan gitu. Ada bab muamalah, munakahat. Jinayat tu tak apalah. Moga hak tu pemerintah. Hak bergantung dengan kita semua. Biasanya ibadat, muamalah, munakahat. Kayak gitu. Jahil dengan akhlakul karimah. Apa hak dalam hati kita yang dicela oleh syarak supaya kita lawan, jangan bersifat dengan tu. Apa yang disuruh oleh syarak kita bersifat mujahadah supaya bersepakat dalam hati kita. Tak tahu. Pakai duduk dengan bodoh gitu je. Ni bahaya. Sebaliknya kalau orang tu jahil basi, mana dia tak tahu benda yang sebenar, tapi dia tahu yang diri dia tu tak tahu. Kan sekali ya. Sekali ya jahil. Dia tahu diri dia tu tak tahu.
Ya, dia tak tahu perkara yang sebenar dan dia tahu dia tu tak tahu. Kalau tadi dia tak tahu, dia tak tahu. Bila dia tahu dia tak tahu, maka dia pergi ngaji. Bila ngaji, oi, astagfirullahalazim, tak betul ni sama. Summa yatubuna min qari. Kemudian dia tobat dengan segera. Kayak boleh tobat pasal dia tahu. Maka Tuhan terima tobat. Itu dia kata duduk dalam majlis ilmu apa dosa tu maksud dia sebenarnya. Bukan duduk dengan telenggak tidur tu biar libasi gitu. Tu boleh pahala lah. Apa dosa boleh tentu. Duduk dalam majlis ilmu apa dosa, apa maknanya? Yakni ngaji. Bila dia tahu apa yang dia iktikad, apa yang dia amal, apa yang dia berakhlak dalam hati dia tu tidak betul, maka segera dia taubat. Tuhan ampun dosa. Itu makna duduk dalam majlis ilmu. Tuhan ampun dosa. Gitu. Jadi hak paling penting ialah ilmu tauhid. Hak lain penting ke? Bukan tauhid saja. Tapi oleh kerana nak mengesahkan iman kita, supaya tidak ada ulama yang khilaf sah ke tak sah iman kita, maka ilmu tauhidlah yang wajib paling penting kita kena mengaji. Li'anna man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Kayak gitu. Lagi tak Jawharatul Tauhid sebut. Kenapa wajib kena mengaji? Li'anna man qallada fit tauhidi. Kerana mana-mana orang yang taklid dalam tauhid dia, dalam akidah dia. Kau tanya Tuhan ada? Ada. Mana dalil? Tanya ustaz hak ngajar lah ya. Tanya tok guru hak ngajar apa tanya kau kau bukan ustaz. Siap. Ya ustaz dia, tok guru dia, tak tahu dia sendiri tak kerti apa. Tu taklid dia panggil. Mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Mengikut perkataan orang lain, pengajian orang lain, pengajaran untuk orang lain dari kerana asabiyah, ta'assub, tanpa mengetahui sebarang dalil. Itu dia panggil taklid. Imanuhu, iman dia, akidah dia, pegangan dia, lam yakhlu min tardidi, tidak selamat daripada bergoncang dan tak selamat daripada ulama tu khilaf. Sah ke tak sah? Kalau Imam Sanusi kata kafir, tak sah. Berat tu. Tanya tu. Ya syadid sikit, dan tutup guru kita pun banyak berfatwa dengan pendapat tu. Padahal pendapat tu dhaif. Sebab nak tahzir, nak waspadakan umat jangan main-main dengan mengaji ilmu tauhid. Qaul yang rajihnya sah tapi berdosa in kana lahu ahliyatun lin nazari. Kalau dia tu seorang yang ahli untuk berfikir, mengaji. Kalau dia tidak ahli untuk memikir, untuk belajar, mana bodoh tu doa lalu. Gua tanya 2 tambah 2 berapa? Dia tanya 2 tu gapo 2. Bodoh doa lalu memang. Gitu ni. Tak tahu gapo. Maka dia tu iman sah tak berdosa dah. Siapa? Ada di kalangan kita bodoh tahap tu ada. Orang lima ya, gapo dia ni? Tanya 5 ya tu gapo? Ni kata kacep. Kacep. Siap pun kalau lagu tu memang tak layak mengaji lah. Memang dia tak ada bakat untuk mengaji. Sebab bodoh dia tu berdoa lalu. Kalau lagu tu iman dia sah tak berdosa. Kalau ada bakat untuk mengaji, untuk berfikir, untuk proses akal berfikir, tiba-tiba dia tak mengaji, iman dia tu sah tapi berdosa. Sebab tinggal belajar. Tinggal berfikir, tinggal mendengar. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Berkata oleh penghuni neraka sa'ir, law kunna ay fid dunya. Kalau mula kita di dunia hidup, nasma'u, dengar orang mengajar. Mana? Dengar tok guru mengajar. Kena dengar dulu. Ya ilmu ni tak boleh pakai baca buku sendiri gitu, tak boleh. Bahaya, ilmu tauhid tak boleh itu. Man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Siapa yang ambil ilmu tauhid dalam kitab tanpa mengaji dengan seorang guru yang benar-benar mengaji. Kena ayat gitu. Mana? Guru dia mengaji dengan guru, guru yang mengaji dengan guru, guru yang mengaji dengan guru. Sebab lah ni orang berani lah ni, tak mengaji pun berani pergi mengajar. Astaghfirullahalazim. Berani.
Sebab apa kira gitu? Sebab kita ni tak cemburu kerja agama, tak cemburu. Kita cemburu kerja dunia. Kayak gitu. Kerja dunia kita cemburu, betul tak? Kalau ada ni, saya ni tak pernah belajar medik. Tak pernah belajar kedoktoran. Tapi kalau saya ada duit banyak, saya beli satu bangunan, saya buat Hospital Ahmad Faiz. Saya letak title saya Doktor Ahmad Faiz. Dan saya beli semua kelengkapan doktor. Nak bedah, nak cek jantung, nak degup tu kan. Beli habis. Nah, saya boleh bayar gaji semua misi-misi. Siapa sini sakit berani mai bubatkan saya? Agak-agak siapa? Berani? Tahu saya tak ada doktor. Berani tak? Silap-silap akhir bulan saya masuk penjara. Sebab disyaki menipu dia bagi. Betul? Kayak gitu. Itu urusan dunia. Ataupun kereta saya tu, saya ubah jadi kereta polis. Saya beli pakai polis. Saya beli pistol ke apa jadi boleh. Agak-agak saya ke mana ni? Kalau tak tertangkap. Ke dalam. Mana? Ke dalam penjara, dalam guk. sebab menipu. Urusan dunia pun kita penting gitu. Tapi agama kita tak penting. Asal tengok orang tu ada janggut di 3 orang, ada hitam sikit atas dahi, bopiak bos serbai, jubah sikit punya labuh. Ustaz selalu dah. Selesai masalah dia. Ustaz selalu. Mudah jadi ustaz lah ni. Biar baca Quran litai pukul, mengajar karuk maruk. Iya. Ramai pengikut. Dalam YouTube ramai. Apa dia ajar? Dia kata, tuan-tuan, Allah ni tidak hidup, tidak mati. Berat tu. Betul tak? Tanya ustaz, berat tak? Berat tu. Lawan terang-terangnya Al-Quran. Quran kata Tuhan maha hidup, tak mati. Betul? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Percayalah hati kalian di atas Tuhan yang maha hidup, tidak mati. Dia dah. Tuhan dia tak hidup, tak mati. Setara tu bodoh pun ribu orang ikut. Allahu Rabbi. Tak ada arah. Man yudlil fala hadiyalah. Itu ayat. Bila kita tegur pula, kita pula kena maki. Ni apa piu je pun. Ustaz kapo je pun. Ada benda ni ilmu guru kami. Tinggi-tinggi punya ilmu. Tinggi po. Tuhan po tak hidup tak mati. Tu bukan Tuhan, tahikmu. Tu tuk guru hamba ayat tu. Abang kasar sikit lah. Tuk guru hamba bila orang tanya, betul ke tuk guru? Tuhan tak hidup tak mati. Tu bukan Tuhan kata tahikmu. Cuba mu tengok tahikmu. Nak kata hidup, tak gerak. Nak kata mati, bang busuk banyak kalau tak flash. Kata hidup tak mati tu. Bukan Tuhan tu kalau tak hidup tak mati. Tuhan ni maha hidup, tak mati. Kayak gitu. Tu berat. Setara tu bodoh pun ramai ikut. Aduh. Mari dajal tak tahu apa buat kita. Tu. Teruk tak teruk nak ayat weh. Tengok. Habis itu. Jadi kerana tu ilmu tauhid jangan kita buat main-main dalam ngaji. Kena diadakan. Kalau di surau kita ni belum ada lagi orang mengajar ilmu tauhid, kena cari guru yang boleh mengajar ilmu tauhid. Kita pun kena mengaji sungguh-sungguh ilmu tauhid supaya pegangan kita tu sah, akidah kita tu sahihah, iman kita tu tidak ada ulama yang berselisih, betul. Iman dia sah, akidah dia sahihah. Sebab kalau mati malam ni lalu Tuhan malaikat katanya, bukan nanti tunggu bukan tiup sangkakala yang kedua pakai. Dah. Hak tu nak tanya fiqh pulaknya semaya pertama dihisap. Betul tak? Bila di pada masyar. Tapi kalau iman bukan nanti tunggu bukan nanti tunggu tiup sangkakala yang kedua. Selalu dah malam ni mati, malam ni tanya, man rabbuka? Waman nabiyuka, wama dinuka, wama imamuka, waman ikhwanuka. Waman hadzal rajulu. Tu semua tu soalan akidah. Bocor tu bocor, bukan bocor soalan. Jawapan pun bocor. Tapi jawab bukan dengan hafal tu bukan dengan hafal. Man rabbuka? Allahu rabbi. Waman nabiyuka? Muhammadun nabiyyi. Wama imamuka? Al-Qur'anu imami. Waman ikhwanuka? Al-muslimuna ikhwani. Wa madinuka al-islamu dini wa ma hadzal rajulu huwa sayyiduna rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alright, hafal tak payah gidas maya. Selesai soalan. Dia tak jawab ana pak mak tak payah maya soalan ni.
Mai buat gapo kita apa biar cahaya ni? Selesai. Bukan ngapa dah. Dia jawab dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah tu dengan kita tolong di dunia ni. Tolong ngaji, tolong faham, tolong i'tiqad. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kayak gitu. Habis. Habis itu. Wal ayatu tsaniyatu. Dan ayat Quran yang kedua pula. Ayat Quran yang kedua ni, hari itu dia katakan wa ta'ammal ayataini fi kitabillahi azza wa jalla. Hendaklah kamu ta'ammul, makna kamu perhati dengan cermat dua ayat Al-Quran. Ihdahuma, satu daripada keduanya hak lepas dah. Kemudian wa ayatus tsaniyatu, dan ayat yang kedua pula, qauluhu, ialah firmannya, jalla min qailin, yang agunglah daripada mereka yang berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kita dengar sama dah. Nah, wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, menjadi olehku, al jinna, akan jin, wal insa, dan akan manusia, illa, melainkan, liya'budun, hikmah. Kata hikmah, lam tu lamul lit ta'lilil hikmah dia panggil. Bukan lamul ghardi. Tak. Kena ingat, Allah dalam setiap perbuatan dia tidak ada gharak, tujuan, keuntungan yang kembali pada Allah. Ada tak? Bukan macam perbuatan kita. Kita punya perbuatan mesti ada gharak, ada tujuan, maslahat, keuntungan yang kita nak. Betul tak? Hatta sama ada keuntungan tu duniawiyah atau ukhrawiyah, tak kira. Mari surah. Apa tujuan? Ada tujuan tak? Kata ada tujuan. Saya saja pening lalak gitu, mabuk ketung gitu. Ada gitu. Tak ada. Mesti ada tujuan. Nak dengar orang mengajar, ataupun nak pahala, nak syurga, nak redha Allah. Ada tujuan tu. Ataupun ada jamu nasi. Nah, ada. Kerana tu kerana. Nah, mari mengajar ni. Ada tujuan? Ada. Nak salah kau. Kayak gitu. Kalau nak hot tu lah dapat. Man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Kayak gitu. Siapa nak habuai dunia, kami beri. Pak dunia ni tak ada harga di sisi Allah. Lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udah masaqal kafir bisyurbatil ma. Kayak gitu. Kalau ada harga dunia ni seberat sayap nyamuk di sisi Allah, pasti Allah kata, dan Nabi kata, Allah tak bagi minum pada orang kafir walau setengah air. Kayak gitu. Pada dunia ni orang kafir tak boleh minum lah setengah air. Satu tempayan arak dia boleh minum lagi. Itu nak kata dunia tak ada harga di sisi Allah. Cuma berharga di sisi orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum fil akhirati minal khasirin. Di sisi orang kafir dan di sisi orang muslim macam kita ni yang buta a'mal basirah, yang buta mata hati. Bersayap dah. Bersayap jadi. Nah, adapun di sisi orang mukmin yang basirahnya tu terbuka luah, maka dunia ni dia nampak hakikatnya apa? Fana, binasa, nak ditinggal, kayak gitu. Maka dia tak nampak dunia ni kekal. Pasal hati dia tu terbuka, mata hati dia tu celak, terbuka. Dunia sementara, dunia ni kecil, dunia ni tidak ada harganya, dunia ni akan binasa. Lepas tu hak besar apa? Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan kekal. Hak tu yang nampak. Kita dak ke? Dunia lah sebenar. Harta dunia, kemewahan dunia, pangkat dunia, kemuliaan dunia, kesenangan dunia, kayak gitu. Pasal hati kita tu barangkalinya kotor. Tak nampak benda sebenar tu sebenar, benda batil, benda palsu tu palsu, batil. Kata almarhum guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu, apabila orang tu mengucap syahadat,
Asyhadu an la ilaha illallah. Aku sanggup jadi saksi akan bahawasanya tak ada Tuhan sebenar melainkan Allah. Tiba-tiba dia tak kenal apa yang dia saksi. Dia tak kenal hukum ketuhanan Allah. Dia tak kenal hukum sifat ketuhanan Allah. Maka masuk dalam jumlah orang yang dusta dengan Allah. Dusta tu apa? Baik ke buruk? Buruk. Pahala ke dosa? Dosa. Innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba bila melakukan dosa, maka Allah titikkan di dalam hatinya dukhon hakikat. Titik hitam makna dukhon hakikat. Tak nampaklah. Kalau kita tu takut kasat rokok masuk dalam perut kita tu. Kenapa ni? Hak tu dia panggil bukan asap hakikat. Hak tu asap hissi. Hak zahir ni. Hak tu pun kita kena jaga jugalah. Tapi hak tu kalau mati habislah. Dia tak akan berhubung dah dengan alam barzakh, alam akhirat tak ada. Lepas mati tu bangun, batuk ko muka tangan, man rabbuka? Batuk ko. Mana bila nak jawab ni? Maaf kan aki sakit jantung kuat duk isap rokok. Dia tak ada dah. Mati putus. Putus dah. Patu penyakit sebenar hak mana? Hak tadi. Tu penyakit hak sebenar tu. Hak duk bau dengan Tuhan tu. Maka setiap kali ngucap syahadat dengan tak betul, tak reti makna, dusta pada syahadat tu, setiap kali dititik hitam dalam hati kita, titik. Lepas tu jadi pelik tu. Orang berzikir, mengatik, tahlil, semakin cerah hati kita semakin gelap, semakin jahat, semakin tolu, semakin bengong. Ada masalah. Mesti ada masalah. Tak kata ke? Gitu kan? Barangkali berzikir tak betul. Berzikir tak betul boleh jadi. La ilaha illallah. Salah dulu lagi. Jangan kata makna sebut pun salah dah. La ilaha illallah. La panjang. Ilaha panjang pula dah. Salah tu. Tu tai lambat, tai laju. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Laila tu. Laila Majnun mana pula dia panggil dah ni. Tu baru sebut. Salah. Nabi tak sebut la ilaha illallah. La ilaha dah. La ilaha illallah. Lagi tu. Boleh disebut tak betul. Makna pula tak betul. Dusta dalam syahadat. Maka setiap kali duk sebut asyhadu alla tu hita. Akhirnya benda yang hak tak dapat hak. Mana hak? Mati tu hak. Okay. Orang baca talqin kan gitu. Al-mautul haq, al-jannatul haq, wan narul haq. Gitu kan? Mati itu sebenar. Alam barzakh itu sebenar. Lubang kubur satu lubang daripada lubang neraka sebenar. Kubur satu taman daripada taman syurga sebenar. Bangkit balik ditiup sangkakala yang kedua dengan jasad, dengan roh sebenar. Dihalau kepada mahsyar sebenar. Ditimbang neraca amal sebenar. Diberi buku catatan amal sebenar. Meniti di atas sirat sebenar. Masuk syurga sebenar. Masuk neraka sebenar. Tapi hak sebenar tak nampak sebenar. Dia nampak macam dongeng, macam palsu. Ayo, ya sudah. Hati berat tu. Silap boleh kufur. Patu hak gapo yang nampak sebenar? Dunia ni lah sebenar. Sudah. Ni. Tu. Dunia ni sebenar, pangkat dunia, kemasyhuran dunia, ketinggian dunia. Ni hak sebenar. Tengok kalau awak tak ada duit, ada orang hormat awak, tak ada pangkat, ada orang nak nyokok semua ni, salah hormat, terbokok-bokok cium tangan awak. Tak ada. Bila awak ada harta, ada pangkat, tengok salah dengan orang lain. Gini langit. Bolak-balik kiri kanan, depan belakang. Orang penyokok semua. Tan Sri. Datuk. Kayak gitu. Awak nak cari ke apa? Awak duk pergi sembahyang surah ni boleh ke apa? Boleh ke apa sembahyang surah? Ada kan? Jawab. Ada. Saya setahun 2 kali ya saya. Idul Adha. Tengok. Juta saya. Million saya. Siap. Tu berat tu. Dah? Berat tu. Habis itu. Jadi lam itu lamul ta'lilil hikmah. Jadi Tuhan buat gapo
Apa sahaja perbuatan Tuhan, dia tidak seperti kita. Kita buat apa ada gharak, ada tujuan. Pagi-pagi pergi duduk cedung, pergi duduk buka kedai, pergi duduk hijau, buat rumah batu ke apa. Ada tujuan tak? Ada. Nak duit, nak gaji, nak makan minum, nak nafkah anak bini. Kayak gitu. Jalan berubah, tiba-tiba puk. Tak. Aish, pelik ni. Mesti ada tujuan. Mana? Nak pelihara raya dekat dah. Kayak gitu. Ada tujuan, mesti ada. Token buat saya saja. Yo, saya tak ada apa-apa, memang saya saja. Tak ada. Mesti ada gharak, keuntungan yang kembali pada kita. Itu perbuatan makhluk. Allah tak gitu. Hidup suruh kita semaya bay puasa roh gau, bukan nak suruh dia koh gagah, koh meneledok. Kalau kita ni pakai kapi habis licin sekali pun wala iyazubillah min zalik. Allah tetap Tuhan. Kayak gitu. Nah, bukan dia duk buat gapo hukum apa saja tu ada tujuan keuntungan jadi Tuhan makin dak. Tidak gitu. Apa tu sia-sialah. Tak. Kita makhluk kalau tak ada gharak, tujuan keuntungan sama ada duniawiyah, ukhrawiyah, maka cok sia-sia. Sia-sialah kerja tu. Nah, kerja sia-sia dah. Orang tak buat kerja sia-sia, orang gila buat kerja sia-sia. Kayak gitu. Maka Allah adakah sia-sia? Tidak. Gharak keuntungan kembali pada Allah pun tidak, sia-sia pun tidak. Lepas tu perbuatan Allah ada hikmah. Itu dia panggil hikmah. Apa hikmah Tuhan buat jin manusia? Liya'budun. Hikmahnya supaya kita ibadat pada dia. Kata Ibnu Abbas. Nah, bila ditanya apakah makna liya'budun, jawab Ibnu Abbas dia kata gini. Nah, dia kata gini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia ai minal mu'minina, di kalangan orang yang beriman, illa melainkan jin manusia yang beriman aku buat tu hikmahnya liya'budun. Qila dikatakan hadza khassun bi ahli ta'atihi minal fariqaini. Ayat ni sebenarnya khusus untuk ahli ta'at daripada dua bangsa, jin dan manusia. Yadullu alaihi, menunjuk di atas ini tafsir qira'atu Ibnu Abbas oleh bacaan Ibnu Abbas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa minal mu'minina illa liya'budu. Ibnu Abbas dia baca gitu. Ibnu Abbas bacaan khusus. Ibnu Abbas terima, tapi tak boleh kita bacalah hak ni. Ni bacaan hak diriwayat oleh Ibnu Abbas. Mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa minal mu'minina illa liya'budun. Baca Ibn Abbas. Tak masyhur ni. Ini khusus Ibn Abbas terima daripada Rasulullah. Begitu bacaannya. Walizalika, dan kerana bacaan Ibn Abbas seperti inilah, qala al-musannif, kata oleh Imam Ghazali, wa ghairuhu, dan lain daripada musannif, daripada Imam Ghazali, maknahu, dalam makna tersebut, ai illa liya'rifuna. Tengok. Jadi tidak aku jadikan jin manusia melainkan supaya ibadat. Apa makna? Supaya mereka itu mengenal makrifah. Au yakunu abidan li, ataupun supaya jadi mereka tu hamba kepada aku. Khassatan, secara khusus. Wala yakunu la abdu abdan, dan tidak jadilah seorang hamba tu sebagai seorang benar-benar hamba malam ya'rif rabbahu, selama mana tidak mengenallah ia hamba akan Tuhannya, birububiyatihi, dengan ketuhanan Tuhannya, wa nafsahu, dan akan dirinya, bil ubudiyati, dengan kehambaan. Jadi gini, kita tidak akan jadi hamba sebenar-benar kepada Allah selama mana kita tak kenal Tuhan dengan hukum ketuhanannya, dan tak kenal diri kita hamba sebagai hukum kehambaannya. Gitu. Bila kita benar-benar jadi hamba pada Allah? Bila kita kenal diri kita dengan hukum kehambaan kita, dan kita mengenal Tuhan dengan hukum ketuhanannya. Tu. Wala budda, dan tak dapat tidak, an ya'rifa nafsahu, oleh bahawa mengenal ia akan dirinya hamba,
wa rabbahu, dan Tuhannya. Itulah keluar perkataan apa nama tu? Perkataan siapa tu? Yahya bin Maimun Ar-Razi. Dia kata apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu bukan hadis dia. Itu perkataan Yahya bin Maimun Ar-Razi. Barang siapa yang mengenallah ia barang siapa akan dirinya, maka mengenallah ia akan Tuhannya. Ini perkataan Yahya bin Maimun Ar-Razi ini ambil daripada hadis riwayat Imam Al-Mawardi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam tanya Nabi, "Man a'rafan nas bi rabbih ya Rasulullah?" Siapakah sekenal-kenal di kalangan manusia akan Tuhannya wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, "Man a'rafa bi nafsihi." Siapa yang paling mengenal dengan dirinya. Nah, mana? Yakni banyak syarah ni. Syarah ni sangat banyak. Satu jadi syarah, kita kenal diri kita fakir, maka Allah ghani. Kita kenal diri kita jahil, Allah Maha mengetahui. Kita kenal diri kita tu tidak ada asalnya, Allah Maha ada. Kita kenal diri kita ni berhajat, maka Allah tidak berhajat. Itu. Ada juga yang mensyarah siapa yang benar-benar mengenal diri dia, maka benar-benar mengenallah ia akan Tuhannya. Apa maksud? Bolehkah kita kenal sebenar-benar diri kita? Boleh? Tak boleh. Mana? Cuba sebut. Apa sebenar-benar diri kita? Roh. Betul tak? Kita ada dua diri. Bukan kenal diri tu ni, saya kenal tangan saya, mata. Oh, hak tu lembu kubar, gajah rimah, bodoh. Hak sebenar-benar diri dah. Hak ni kalau kita tahu payah sikitlah. Ya diri terdiri, diri terperi, diri tu. Ya banyak diri pula situ. Tu sekejap tu. Sekejap tu. Kalau suka tak sekejap tu. Tapi nak ayatnya, diri hak sebenar-benar diri ialah ar-ruh. Siapa boleh cerita pasal ruh? Ada? Ada? Tak ada. Gapo ruh? Di mana ruh? Bagaimana bentuk ruh? Tak ada siapa dia boleh cerita. Ruh kita sendiri tak ada boleh. Duk mana ruh? Di tangan ke? Dia di kepala otak ke saja? Dah. Berjelira di seluruh tubuh. Bagaimana bentuk dia? Siapa kelar ni orang sains duk reka alat untuk menyekat ruh. Maksudnya dia tak siwi mati dia tu ni. Dia duk reka alat. Lagu mana kalau ada alat tu bubuh orang nak mati sakarat, letak atas kepala tu, ruh nak tubik tak boleh. Masuk balik, hidup balik. Siapa kelar tak boleh. Tak boleh. Odok Netflix tu cerita dongeng yang berlaku tu. Hak sebenar rekod tak boleh. Gapo ruh? Di mana ruh? Boleh jamu? Boleh rasa? Boleh sentuh? Tak boleh. Tapi ada tak? Ada. Dalilnya ni, gerak ni. Faham, rasa, pedih, sakit, suka, duka, ruh. Tubuh kita aksiden. Adakah tubuh saya sakit? Tak. Ruh tu. Dua-dua menanggung. Betul? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Menanya kepada engkau oleh manusia tentang ruh. Hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, jawab. Ar-ruhu min amri rabbi. Ruh tu urusan Tuhan. Mesti tak akan dapat reti ruh tu gapo. Jadi kita sendiri nak kenal diri kita pun lemah, maka lemah juga kita nak kenal Allah Taala. Lebih-lebih lagi. Ada juga syarah tu boleh tengok dalam kitab Imam Ghazali, Kimia Us-Sa'adah, ada disebut. Kimia Us-Sa'adah. Habis itu. Baik. Kemudian kata Imam Ghazali, wa kafa bihadhil ayati. Cukup dan cukuplah dengan ayat ini dalilan sebagai satu dalil. Ayadullu yang menunjuklah ia dalil ala sarfil ibadati, di atas kemuliaan ibadat. Tengok. Jadi langit bumi, apa urusan dunia dijadikan ini ialah hikmatnya untuk ilmu satu, li ta'lamu. Lepas tu kita manusia jin Allah Taala buat, hikmatnya apa? Liya'budun, untuk ibadat. Jadi ayat 2 ni memadai, cukup sebagai dalil menunjukkan kemuliaan ilmu dan kemuliaan ibadat. Habis itu.
waluzumil iqbali 'alaiha, dan kemuliaan mewajibkan iqbali, berhadap 'alaiha, di atas ibadat. Cukuplah ayat ni menunjukkan di atas kemuliaan ibadat dan mewajibkan diri kita tu berhadap di atas ibadat. Maknanya apa saja kita buat biar jadi ibadat. Semaya biar jadi ibadat. Jangan sia-sia. Jangan haba'an mansura. Cari nafkah biar jadi ibadat. Nah, bersedekah biar jadi ibadat. Kalau jadi riak, ujub, sum'ah, itu tak jadi ibadat. Jadi apa? Debu berterbangan. Kayak gitu. Haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi biar semua aktiviti hidup kita tu jadi ibadat. Semaya kita, puasa kita, zakat, haji kita, umrah kita, baca Quran kita, zikir kita, mengajar kita, mengaji kita, biar semua jadi ibadat. Kerja kita, nego kita, biar semua jadi ibadat. Jangan disisiakan selain daripada ibadat, jangan. Fa'azim, maka hendak mengagunglah engkau bi amrayni, dengan dua pekerjaan ini. Mana? Yaitu ilmu dan ibadat. Kena muliakan. Ilmu kena akak ta'zim. Ta'zim ilmu. Nah, kalau jumpa orang alim, salam, cium tangan dia, hormati dia. Itu tanda kita memuliakan ilmu, iaitu memuliakan ahli ilmu. Kita jaga, kita beli sebab mengandungi ilmu. Kayak gitu. Itu lagu tu ni. Tu makna memuliakan ilmu. Jangan kita hanya salat cium tangan orang kaya saja. Orang kaya salat bunyi, belakang depan. Pasal apa? Pasal kaya kat kita takut boleh lah projek-projek sikit. Duit kau sikit jatuh dalam poket. Habis kita. Dicabut zahaba sulusadi ni. Diperhilangkan 2/3 daripada agama. Itu bahaya tu. Kalau kita hormat, kita takzim, kita mulia orang, kerana harta kaya dia, hilang agama kita 2/3. Itu jaga-jaga dah. Jaga-jaga. Jadi kita hormat orang ni sebab dia wiqar, tua, sebab dia soleh, sebab dia banyak ibadat pada kita, dan lebih-lebih kalau dia banyak ilmu daripada kita, walau dia budak sana. Budak kecil ni hafal Quran, hafal hadis arba'in nawawiyah, ingat riyadhus solihin, alim, hafal jurumiyah, imriti, alfiyah, boleh baca kitab Arab, tapi budak lagi. Tetap kita salahkan dia, cium tangan dia, kasih ke dia, sebab dia berilmu. Karena memuliakan ilmu yang dianugerah oleh Allah kepada diri dia. Itu fa'azim bi amrayni. Maka hendak mulialah oleh engkau dengan 2 pekerjaan, iaitu ilmu dan ibadat. Habis itu. Humal maqsudu min khalqid daraini wallahu alam. Kita berhenti lah. Kalau tu baca lagi dia panjang lagi. Lepas tu tak tahu nak berhenti bila. Sudah. Kita berhenti situ dulu. Huma, bermula 2 pekerjaan tu. Al maqsudu min khalqid daraini, ialah tujuan daripada kejadian dunia dan akhirat. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.